Ia warisan tradisi hampir hilang di telan zaman sedekat lalu. Namun, seorang pemuda menyimpan hasrat tinggi untuk mengubah semua itu. Saya Sofiaman Yahya, berasal daripada Kuching, Sarawak. Saya merupakan pemain sape profesional. Impian saya kalau boleh bawa sape ni dikenali seluruh dunia, macam orang mengenali gitar berada di mana-mana je. Sapek asalnya dari Pulau Borneo. Bunyi merdunya menggamit ribuan hati sejak ratusan tahun lalu. Saufi Aiman Yahya antara sebilangan anak muda yang terpikat dengan bunyian alat muzik tradisional itu. Dia aktivis sapek, aktif membuat persembahan dan memperkenalkan muzik sapek kepada umum. 10 tahun lepas, agak sukarlah kita nak nampaklah remaja belia bermain sape. Masa tu saya terfikir juga, alat muzik ni unik. Kenapa tak ada tempat menjual? Kenapa tak ada orang mengajar alat muzik ni? Kampung Budaya Sarawak, tempat yang menemukan Saufi dengan irama muzik sapek 7 tahun yang lalu. Inilah tempat pertama dulu saya tengok ada orang main sape lah. Lepas tu dulu kat sini ada seorang veteran lah, nama dia Dungau Tegong. Dan dia bermain sape secara tradisional. Dan saya lihat dia main. Saya lama saya perhati macam tak susah sangat kot belajar ni. Dan saya memilih untuk belajar sape sebab saya majoring gitar. Saya rasa mungkin saya boleh bawa alat muzik ni. Jatuh cinta dengan melodi lembut alat muzik berkenaan, pemuda berusia 27 tahun ini nekat untuk mendalaminya hampir setiap hari. So saya tanya dia macam mana nak belajar main. Dia kata kalau nak belajar main, ambil sape, ikut apa yang dia main. So time tu saya nak ikut, memang saya tak dapat lah nak ikut sebab rasa laju gila dia main. So apa saya buat, saya guna digital camera saya time tu, saya record. Bila saya balik rumah je, saya pegang sape, saya cuba ikut. Sebab kita nak tengok tangan dia macam mana gerak. Video yang dirakam dilihat tidak mencukupi. Saufi kemudiannya mencari alternatif lain untuk menguasai sapek. Sebab saya tahu ini ialah alat muzik tradisional. Macam mana pun kita harus bertanya sama ada apa yang kita main ni ada salah ke, ada membuat kekeliruan ke. Kadang-kadang bunyi sape ni orang confuse dengan bunyi gitar. Semangat ingin tahu membawa Saufi kembali ke Kampung Budaya Sarawak dan mengenali sebilangan lagi veteran sapek. Jerry Kamit antara veteran yang menjadi sumber rujukan kepada Saufi. Jerry namanya amat dikenali dalam kalangan pemain dan peminat alat muzik sapek kerana cara permainannya yang menggabungkan elemen tradisional dan moden. Sebab kami buat contemporary adalah bukannya untuk merosakkan sapek tu. Itu kami buat tu adalah untuk menarik minat. Selain daripada tradisional, sapek boleh juga ditampilkan sebagai alat muzik moden, dia bergabung dengan alat muzik moden kan. Kalau yang tradisional macam dia tak mendapat sambutan sangatlah kalau dululah. Jadi lepas kami memperkembangkan muzik dia daripada tradisional kepada moden,
So follower dia makin berkembang, makin berkembang. Jadi Kamit merupakan pencetus sape moden tau. Dia main lagu tradisional tapi teknik yang dia pakai tu dia menggunakan teknik gitar, dia gunakan teknik permainan yang lain lah, tak macam cara tradisional guna ibu jari kan. Slide. Oh, sebab sape ni lain macam gitar. Gitar kita belajar chord. Tapi sape kena belajar melodi dia. Tanya macam cikgu jari Kamit kan. Macam mana skill ni? Macam mana skill tu? Cara dia main macam kalau kita yang tak tahu, kita akan main biasa je. Tapi jari dia ada sentuhan dia tu yang saya tanya macam. Boleh kita tengok? Ui. Okay. Intro. Setiap pemain sape tu ada dia orang punya tone tersendiri. Betul. Setiap pemain sape dia ada identiti dia. Bila kita dengar tahu, oh ni J Kamit. Boleh dengar. Boleh dengar. Kalau tradisional saya akan gunakan Keunikan identiti tidak hanya terhad kepada pemain sape. pentatonik. Ia juga terletak kepada pembuatan sape itu sendiri. Yang paling famous Datun Julut. Saya tunjuk sikit kalau Kira-kira 1 jam perjalanan dari Kampung Budaya Sarawak, seorang lagi veteran sape giat menjalankan rutin hariannya. Matthew Ngau Jau, pembuat dan pemain sape tradisional berusia 65 tahun. ni ke Cik Matthew kan? Ya. Uncle Matthew. Ya, Safi kan? Ya. Apa dia Safi? Ya, selamat datang ke Rumah Panjang Lan Ek Toyang ya. Ini rumah panjang ni Cik Matthew buat sendiri? Ya, ini Rumah Panjang Lan Ek Toyang ya. Dia buat sendirilah. 30 tahun yang lalu saya buat ni ya. 30 tahun? Ya, 30 years ago lah. Ya. Wah. Inilah bengkel di belakang ni, tempat kita buat sape ya. Di bengkel kecil ini, tempat Matthew Ngau bersama rakannya meluangkan masa membuat sape tradisional. Mereka antara sebilangan kecil pembuat alat muzik tradisional yang masih aktif di Kuching. Sekarang saya berada di teratak Lan Ek Toyang, teratak operasi utama Cik Matthew dan rakan dia. Di sini kalau kita tengok, kebiasaannya kita dah akan lihat sape yang biasa dan sudah disiap. Tapi kita boleh tengok dari mula penghasilan sape berasal daripada sebatang blok kayu saja. Untuk mengubah sebatang blok kayu menjadi sape mengambil masa kira-kira 2 minggu. Acuan berusia hampir 20 tahun ini antara faktor penting dalam pembuatan sape. Ia menentukan kualiti dan identiti pembuat sape itu sendiri. Pembuat sape kan dia punya acuan beza, dia punya lain itu daripada acuan inilah. Acuan inilah yang menentukan Ya, menentu dia pembuatan punya shape sape itu lah, daripada siapa. Ya. Biasanya cangkul digunakan untuk mencangkul. Matthew Ngau Jau, anak kelahiran suku kaum Kenyah. Kemahirannya membuat dan bermain sape diwarisi dari zaman datuknya lagi. Menurut Matthew, sambutan terhadap sape pernah merudum suatu ketika dahulu. Satu ketika dulu kan sape agak nak pupus lah. Tak ada semangat orang main sape dulu. Bila zaman sekarang ni kebelakangan ini 5-10 tahun ni kan ya, dengan adanya orang muda sekarang ni ramai yang datang sekarang ni belajar sape dan suruh buat sape sekarang. Ketika di universiti, Saufi menjadikan tarian tradisional Sarawak sebagai topik utama kertas penyelidikannya. Daripada situ, dia dapat mengenali beberapa tokoh seni utama yang terbabit dengan sape. Jadi projek tu saya membuat tentang muzik sape iaitu Datun Julut, tarian Datun Julut.
Jadi research saya temu ramah, saya cuba carilah dalam internet informasi tentang Sapir, nampaknya sangat kurang. Jadi di situlah saya mula membuat interview. Bila saya interview orang di situ, saya mengenalilah tokoh-tokoh Sapir semua tu. Saya risau. Dia ni not pun tak kerti baca. Bukan senang sebenarnya bidang muzik ni. Jatuh cinta dengan irama muzik tradisional Sapek hampir 7 tahun lalu, Saufi mula aktif mendalami kemahiran permainan Sapek. Kembara yang membawanya mengenali sebilangan tokoh dan penggiat seni muzik tradisional berkenaan. Hasil kembaranya juga memberi semangat kepada Saufi untuk berkongsi minat kepada umum. Kini dia giat mempromosikan Sapir sebagai kerja tetapnya. Dengan bantuan beberapa pihak, Saufi membuka sebuah galeri Sapir di pusat membeli belah di tengah Bandar Kuching. Galeri tu fungsinya supaya pengunjung daripada dalam Sarawak atau luar Sarawak boleh datang ke galeri mencuba Sapir, mencuba main. Dan jika betul-betul minat nak main, terus buat kelas kat situ juga. Dan jika dia berminat dengan Sapir tu, bila nak beli, beli terus kat situ. Untuk memenuhi kehendak pelanggan yang membeli Sapek, kerja Saufi tiada had waktunya. Semuanya untuk menyemaikan lagi minat umum kepada Sapek. Okey, malam ni kita kena buat penghantaran Sapir. So, saya kena check lah order dulu. Butiran Sapir mana yang kita kena hantar. Sapir yang ni. Ni kira kes nak kena hantar segera ni. Sebab ada customer yang bila dia datang, dia tak boleh bawa Sapir dia balik sini. So, dia akan request kita untuk hantar lah. Sama ada kita hantar ke stesen. Contohnya, lapangan terbang ke. Macam hari ni kita kan kena hantar ke Bintulu melalui bas. Macam dah tutup. Hello. Tok ambil ada bungkusan Sapir mau hantar ke Bintulu. Lepas tu RM1 GST 6%. Okey, Tok. Kebiasaan memang beginilah dia punya. Yang ni dalam Sarawak. Kalau kita nak ke luar negara, kita kena guna pos laju. Tapi kalau pelanggan nak beli mesti kena tunaikan. Yap, kita mesti segeralah. Sejak di bangku sekolah, Saufi sudah mula menunjukkan minat terhadap muzik, terutamanya gitar. Namun apabila mendengar hajat anaknya mahu belajar muzik di sebuah universiti tempatan, hati ayah Saufi, Yahya Sulaiman, sedikit gusar. Dia kata dia nak masuk bidang muzik. Itu saya beritahu dia. Bukan senang sebenarnya bidang muzik ni. Yang saya risau tu, bukan saya tak yakin, saya risau. Dia ni not pun tak kerti baca. Macam mana you nak masuk bidang muzik? Saya kata. Tapi dia kata senang je pak, dia kata. Boleh belajar, dia kata. Leleng, leleng, hutan along. Leleng, hutan along leleng.
Saufi Aiman berketurunan Melayu, Melanau dan Cina. Alam ini seluruh yang penuh Dia anak tunggal dalam keluarga dan itu menguatkan lagi semangatnya untuk mengejar impian hidup. Cuma saya sebagai anak tunggal, saya rasa saya nak kena buat something. Saya bukan sekadar membuat perkara sia-sia kan. Jadi whole effort saya sejak hari pertama saya belajar sapeh sampai sekarang saya tak berhenti untuk mengkaji sapeh, untuk melihat mana lagi sapeh boleh pergi, perkembangan mana lagi boleh dimasukkan. Sapek, alat muzik tradisional dipercayai sudah wujud kira-kira 400 tahun dahulu. Ia merupakan alat muzik masyarakat orang Ulu dan dahulunya dipersembahkan sewaktu upacara ritual dan penyembuhan penyakit. Sapek tradisional kebiasaannya mempunyai 2 atau 3 tali sahaja. Ini berbeza jika dibandingkan dengan sapek moden yang kini mempunyai lebih banyak tali. Pengalaman Saufi sewaktu berguru secara oral tanpa rujukan bertulis membuahkan idea. Biasanya kita kena hadap guru, kita kena belajar dia, tengok macam mana dia main. Tapi sekarang ni sebab saya nak buat dia dalam bentuk notasi, jadi saya kena tengok balik video yang guru-guru ni main dan saya akan tulis balik. Kenapa saya buat? Sebab saya lihat dekat Asia ni kebanyakan menggunakan notasi bernombor. Sebagai contohnya gamelan. Jadi saya gunakan teknik tu, saya apply pada muzik sapeh. Jom aku cuba main. Saufi juga kini mula mengintai peluang untuk mengembangkan sayap di semenanjung Malaysia. Baginya potensi di sana dilihat besar. Macam sekarang ni saya kena pindahkan semua ke Kuala Lumpur. Sebab saya nampak potensi di Kuala Lumpur mungkin lebih besar. Yang aktiviti di Kuching tu dia tak berhenti macam tu. Saya just tutup galeri, tetapi pembuatan sapeh, pengajaran sapeh, saya masih ada rakan-rakan yang sambung kerja saya. Nasib baik cuma 8 sapeh, 2 kotak. Kalau 3-4 kotak, ni sapeh yang kecil-kecil. Ada banyak sapeh yang besar-besar. Ada satu sapeh tu besar 1 kotak. Bila saya main sapeh, saya rasa macam perasaan itu adalah sangat addictive. Hampir 4 tahun memperkembangkan teknik pengajaran sapek, ia langkah awal Saufi dalam mengejar impiannya.
Kini dia berhijrah ke Kuala Lumpur dengan satu tujuan penting. Kuala Lumpur bukan tempat asing bagi Saufi. Dia pernah menetap di sini pada tahun 2005 sebelum ke Kuching. Kini dia kembali dengan satu misi untuk mempopularkan sapek di mata umum. Elena Murang salah seorang pemain sapek yang makin menempa nama. Wanita berketurunan Kelabit dan Itali ini mula aktif bermain sapek sejak berumur 14 tahun. Bila saya main sapek, saya rasa macam saya tak kisah tentang barang-barang lain. Saya adalah satu dengan rhythm, dengan tempo, dengan nada. Perasaan itu adalah sangat addictive. Elena juga aktif mengajar kelas sapek di Kuala Lumpur sejak 2 tahun lalu. Misi Saufi untuk berkongsi kaedah pengajaran terbaharunya kepada semua kenalan di Kuala Lumpur. Saufi pun dia buat notation untuk sapek dan ini pun merupakan satu usaha yang pertama lah sebab sapek dulunya macam bila saya belajar, saya tak ada nota, saya tak belajar dari kertas atau buku. Saya tengok cikgu saja dan dengar dan belajarlah. Ini merupakan satu turning point for sapek. Bila kita ada silibus ni, dia akan menarik lebih ramai orang tau. Dia nak belajar dan mengajar pula. Usaha peribadi Saufi dalam membuat kajian dan mendalami alat muzik sapek menarik perhatian beberapa individu. Antaranya Connie Lim Kehni, pensyarah di sebuah universiti tempatan di Sarawak. Dia menjemput Saufi menyumbang hasil kajiannya ketika proses penulisan buku mengenai sapek. Kita tak ada buku yang berkaitan dengan sapek. Sedangkan sapek telah dipersembahkan di persada antarabangsa dan tak ada satu buku yang pernah ceritakan tentang sejarah sapek, macam mana sebuah sapek dibuat. Ia buku pertama mengenai sapek yang diterbitkan Dewan Bahasa dan Pustaka. Usaha sama akademik ini juga disertai penerbit muzik Narawi Rashidi. Narawi aktif mengumpul data mengenai sapek sejak tahun 80-an. Zaman kami dululah, apa yang kami alami dulu, apabila kita nak mengetahui tentang benda ni agak susah kerana maklumat amat kurang dan sukar dicari. Jadi apabila sekarang dengan adanya buku ini memudahkan masyarakat sekarang ataupun pelajar-pelajar sekarang boleh membuat rujukan daripada buku-buku ini dengan mudah. Di Kuala Lumpur, usaha Saufi disertai rakan seperjuangan yang dikenalinya melalui media sosial, Anderson Kalam. Few years ago, especially the youngsters, kalau cakap pasal bermain traditional instrument, mereka fikir yang bermain alat traditional instrument tak ada masa depan. What we're doing together with the other sapek players, we want to bring contemporary music through traditional instrument.
Mana dia nombor tali. Contoh ni. Okey. Tali 2. Takut. Jika dia tidak sibuk membuat persembahan, Sophie akan meneruskan usahanya dengan melakukan kelas dari rumah ke rumah. Rest. 2, 3, 4. Maksudnya, kalau strumming kan, jangan ke atas pula. Ke bawah. Nampak? Sebenarnya permintaan kelas sape ni dah ada dalam 2-3 tahun lepas di Semenanjung Malaysia. Tapi belum ada orang yang boleh mengajar sape ni. Sebab kalau kita menggunakan kaedah lama oral tradition, mungkin pembelajaran dia agak terhad. Dengan kaedah pengajaran yang baharu, pelajar dapat memahami teknik dengan lebih cepat. Bagi Flora Ambi, sudah lama dia menyimpan hajat untuk melihat anaknya belajar sapek. Bila you dengar muzik sapek ni kan, dia macam menenangkan tau. Seronok sangatlah. Memang sangat seronok. Sebab dah lama cari kan, dah dekat 3 tahun kot I cari. Dan kalau boleh I nak dia tahu pasal dia punya heritage ni kan. Datuk Nyulut, dengar ya. Kaedah pengajaran Sophie tampak membuahkan hasil. Setiap part ada 2 part. 1, 2, 3, 4. Namun dia ingin meningkatkan lagi usaha ke tahap yang lebih tinggi. Itu perkara yang sering dibincangkan Sophie bersama dengan rakan seperjuangannya. Anderson juga aktif membuat kelas sapek sebelum ini. Apabila mendengar rancangan Sophie, dia terus bersetuju untuk turut serta dalam perjuangannya. Dia show me some of his syllabus. And then I find that, his syllabus senang untuk di-catch by student yang zero knowledge ni. So, from then I had interest to do a collaboration with Sophie lah. Misi utama Sophie dan Anderson untuk bertapak di kedai muzik komersial dan menjadikan ia sebagai hub utama sapek di Kuala Lumpur. Kebanyakan kedai muzik ataupun mall, mereka lebih mahukan pelanggan, bermakna perlukan lebih banyak penjualan di sudut penjualan. Macam kami, Sape Star, kami lebih kepada ingin mendidik daripada memikirkan untuk menjual sape. Beberapa kedai muzik sudah mereka lawati, namun tidak semua bersetuju dengan rancangan mereka. Hari ini, hasil lawatan Sophie dan Anderson ke sebuah kedai muzik dilihat positif. Saya bagi tahu dia, saya nak bawa sape ke Kuala Lumpur. Kita cuba bangunkan sape di Kuala Lumpur. Tu dia sangat gembira lah sebab dia kata menarik ni, kita bawa something yang traditional. Thank you very much. It's a pleasure to work together. Ini merupakan langkah pertama yang dilihat besar bagi penggiat seni itu. Mereka berpendapat untuk meletakkan sapek sebaris dengan jenama alat muzik moden, rekaannya juga perlu menarik. Dan jawapannya ada di Kuching, Sarawak. Terkejut tengok ada satu sape ni. Moden betul. Warna putih, gold. Thank you very much. It's a pleasure. Untuk meletakkan sapek sebaris dengan jenama alat muzik moden, Sophie berpendapat rekaannya juga perlu menarik. Di Kuching, Sarawak, seorang pembuat sapek moden semakin menempena dengan rekaannya yang dilihat begitu luar biasa. Ketika meneliti media sosial, Sophie pada mulanya terkejut dengan apa yang dilihatnya. Scroll. Terkejut tengok ada satu sape ni. Moden betul. Warna putih, gold. Macam kami pemain sape, kami dah biasa lihat sape yang biasa-biasa. Tapi ada satu ni luar biasa kan.
So saya macam, siapa pembuatnya? Lepas tu saya cek, Dines kau. Saya terus mesej dia, saya kata mana rumah dia, saya nak pergi lah. Dines Ngau Wan berasal dari suku kaum Kayan, antara pembuat sapek moden. Dia sudah mula membuat sapek hampir 24 tahun dahulu. Saya lebih suka menerokai desain ataupun ukiran yang baru. Semua desain yang saya buat itu adalah hasil usaha saya sendiri. Saya tak tiru ukiran orang. Rekaan sapek Dines dilihat mempunyai ciri tersendiri, terutamanya daripada segi corak. Perbezaannya boleh dilihat dengan corak sapek yang dihasilkan oleh pembuat sapek tradisional Matthew Ngau Jau. Sebenarnya gabungan semua desain ukiran semua kaum. Contohnya ukiran Iban, saya belajar mengukir ukiran Iban. Lepas tu saya gabungkan dengan ukiran orang Ulu. Itulah sebabnya apabila saya menghasilkan ukiran tu, ramai mereka tertanya, ini ukiran Iban ke ukiran orang Ulu? Sebenarnya itu gabungan sebenarnya. Dia berbeza daripada ukiran yang biasa kita lihat. Melihat usaha Saufi mempopularkan lagi sapek ke luar Sarawak amat disokong Dines. Sebenarnya saya memang menyokong usaha Sofi untuk membawa sapek keluar. Sebab saya sendiri tak dapat buat macam tu. Cara dia memperkenalkan sapek tu dengan orang di luar, contohnya pergi ke Semenanjung, terpulang dengan dia lah. Saya harap dia dapat berjaya lah suatu hari nanti. Alat muzik sapek moden kini mengalami anjakan ketara berbanding dahulu. Anderson sering merubah sapek miliknya mengikut cita rasa sendiri. Kira nak jadikan disikulizer. Itu depends on. Okey, kalau kita tengok kat sini ada pelbagai sapek dan pelbagai jenis yang kita boleh lihat. Tapi kalau kita tengok sendiri, sapek milik Anderson ni dia berlainan sikit. Okey Anderson, kalau ikutkan apa yang unik yang sapek ni? If you tengok sekali imbas, it looks like a normal sapek. At the back, di belakang ni, I have install a speaker, a mini speaker dekat dalam, so that I can basking on for myself. Kalau kita tak ada speaker ni, this is how it sounds. Bunyi dia sekadar tu je. And when you turn it on, bunyi dia lebih nyaring. Or you can also control the volume. You can also control the volume dari sini. Main MP3 ni untuk apa pula? MP3 ni if you have a backing track, Okay. right? You dah boring main traditional, you nak main modern sikit. So you can put in the drum beats. Right? Boleh dengar kan? Okay. Saufi kini boleh menarik nafas lega. Umum kini boleh bertumpu di satu lokasi utama jika mereka ingin mempelajari sapek dengan lebih mendalam. Melalui kolaborasi ni, saya membawa sapek ke dalam kedai alat muzik. Bermakna dia ada banyak jenis gitar, piano, keyboard semua. Kita ada Fender, Gibson. Dan sekarang saya berjaya bawa sapek inline. Jadi ini macam satu usaha yang berhasil lah saya rasa. Sebab akhirnya sapek ni ada dalam kedai muzik komersial. Sebab impian saya untuk satu hari saya pergi ke Amerika Syarikat ke, contohnya saya masuk kedai alat muzik Amerika Syarikat, buka pop ada sapek. Itu impian saya. Perjuangan Saufi mengejar impiannya mempopularkan sapek di mata umum belum selesai. Namun setakat ini hasilnya memberangsangkan. Semuanya hasil tunjuk ajar dan kepercayaan diberi oleh mentor dan rakannya. Kepercayaan inilah yang akan menjadi sumber semangat kepada Saufi.
Tidak hairanlah suatu hari nanti irama bumi kenyalang ini mungkin berkumandang di hutan konkrit seluruh dunia.